Ikuti kami untuk meraihkan perpaduan kesyukuran dan kesatuan yang mendefinisikan semangat Tadau Keamatan, Gawai dan Irau Aco. Ini dia penerokaan ke dalam jiwa warisan pribumi Malaysia. Saksikan Mimpanau Keamatan Sabah musim kedua. Guys, sekarang ni kita berada dalam episod yang kedua untuk Mimpanau Keamatan Sabah. Guys, Mimpanau bah kita. Sebenarnya Tadau Keamatan ataupun Pesta Keamatan ini adalah orang cakap pesta menuai. Ada juga orang yang melambangkan tanaman emas di Sabah ini yang juga melambangkan perpaduan bagi etnik di Sabah ini. Namun sebenarnya ia juga kesyukuran terhadap penuaian padi di Sabah ini. Ya, betul tu Zarif. Sebenarnya kan Pesta Keamatan ini bergembira, berkumpul, happy-happy. Ya, dan juga selain daripada menghargai warisan etnik Kadazan Dusun, Murut dan juga Rungus. Dan pada tahun ini untuk menyemarakkan semangat dan untuk mengeratkan hubungan di antara masyarakat orang Sabah dan juga Malaysia secara keseluruhan, tema keamatan tahun ini adalah Keamatan Montok Toinsanan. Dalam bahasa Kadazan Dusun, ia bermaksud keamatan untuk semua. So Zarif, lepas ni kita pergi mana? Kita nak pergi ke Jambatan Tamparuli. Tapi sebelum tu, are you guys ready? Inilah Jambatan Tamparuli yang telah dibina sejak 1930 dari zaman British lagi untuk menghubungkan Tamparuli dan juga Jesselton yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu. Mengikut legenda, seorang jurutera British yang bernama Robinson telah dinasihatkan oleh orang tempatan di sini untuk mengorbankan kekasihnya sendiri supaya semangat sungai di sini dapat ditenangkan dan agar jambatan ini tidak dibinasakan. So, bila kamu kunjungi Jambatan Tamparuli, saya tahu kamu akan lebih menghargai kunjungan itu. Yes, betul. Tapi ingatlah guys, walaupun Jambatan Tamparuli ni kukuh, orang awam, orang ramai termasuk kita sendiri sepatutnya hendaklah berhati-hati kerana jambatan ini beralur. Kalau anda ni tak kisahlah seorang pencinta budaya ke, peminat sejarah ke, atau sekadar ingin mengunjungi Sabah, jangan sesekali lupa untuk mengunjungi Jambatan Tamparuli ini sebab memang sangat indah dan akan menjanjikan anda dengan keluarga anda satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. So, kepada penonton, sekarang ni kita berada dekat Linangkit Cultural Village dan sekarang ni kita bersama dengan Meme. Ya. So, mungkin kita nak tanya dululah berkenaan dengan Linangkit Cultural Village ni. Linangkit Cultural Village, dia lebih kepada itu suku kaum Suang Lotut. Dia dusun, tapi sekarang dia tidak ada dusun, sudah dia hanya Lotut sahaja. Okay, dan juga Linangkit ini ditubuhkan pada tahun 2006 dan diasaskan oleh Mendiang Datuk Patrick Cilan. Dan saya di sini dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun? Sebenarnya ya, sudah belajar. Okay. Siapa yang bawa sini? Family juga gitu. Ya, jadi ramai generasi muda tak sekarang? Ada, tapi untuk lepas daripada saya kurang. First yang saya pakai ini ialah gonop, skirt. Yang ada Linangkit original dia. Kedua ni ialah sebenarnya di dalamnya dia ada tali pinggang putih. Kami panggil dia pongogot. Pongogot. Ya, dan ini ialah botongkat. Sebenarnya botongkat ni dia macam duit shilling tu yang besar-besar. Tapi ini pun okey juga. Dan ini ialah lilimbo. Nah, itu dia punya pemakaian. Dan yang di kepala ni sigar. Yang ini sigar. Yang ini siwot. Nama saya Juina. Saya asal di kampung ini, Kampung Selupuk, mengikuti Linangkit Cultural Village ini sejak
tahun 2007. Saya mula belajar linangkit ini dalam sekitar tahun 1998. Sebenarnya saya punya minat memelangkit, tapi anak saya yang masih kecil, umur 3 tahun, terpaksa membeli dengan harga mahal. Tetapi ada ini ipar cakap, kau tidak perlu beli, kau kena buat sendiri. Dari sanalah bermula saya belajar sehingga sekarang. Ini adalah linangkit original yang kami buat tenun secara manual ataupun tidak ada guna mesin. Dan yang saya sedang buat ini adalah linangkit yang akan dilekat kepada baju lelaki. Sebab itu dia panjang. Banyak motif corak linangkit ini sebenarnya. Cuma kami yang generasi muda ini kami buat yang mana yang kami pelajari sahaja dan mana yang terdahulu itu kami tidak dapat. Mungkin suatu hari nanti saya akan buat juga linangkit yang terdahulu seperti bininting. Bininting itu adalah linangkit dulu-dulu dan sekarang ini yang saya buat ini corak biji tembikai. Kami panggil dia linsau sadur dan setiap motif itu ada namanya tersendiri. Tapi jangan lari daripada motif yang dulu-dulu lah, macam dia lebih kepada macam alam semula jadi. Mungkin ke peringkat antarabangsa, kita tak tahu kan, one day nanti orang ramai pun akan turut melihat sendiri karya-karya linangkit. Selepas ni kita akan terus pergi ke mana guys? Kudat lah. Tip of Borneo. Okey, dengan itu Mimpanau bagi kita. Tanjung Simpang Mengayau atau Tanjung Sampang Mangazou adalah bahagian paling utara Borneo yang terletak di daerah Kudat, negeri Sabah, Malaysia. Ia merupakan titik pertemuan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. alright, so sekarang ni kita berada di mana ladies? Sekarang ini kita berada di Tip of Borneo atau Yes. lebih dikenali sebagai Simpang Mengayau. Tapi kan kalau tidak silap saya lah, Okay. bukankah kita sepatutnya main satu kuis? Jadi kita semua pemain. Betul. Ya, pemain. Habis itu siapa pengadil? No worries. So Zarif dah bawakan seorang pengacara untuk mengadili dan mengetuai game di Tip of Borneo ini. Nak tahu siapa dia? Jom. Mel Christian. Welcome. Hanya baju. Wah. Diorang ni semua unduk ngadau. You bila lagi unduk ngadau? Ayolah, sekejap lah. Sebelum dia sabar sudah memandangkan kita ada di Tanjung Simpang Mengayau atau lebih dikenali sebagai The Tip of Borneo. Mel akan kuis kamu pasal Borneo. So are you guys ready for Teka Borneo? Yes. Okay. We are ready. Okay, there's 5 questions. Okay. Kita start. Okay, soalan pertama. Borneo, Malaysia terdiri daripada negeri Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Apakah 2 wilayah lain yang termasuk dalam Kepulauan Borneo? Saya Okay, winner. Sorry. Jangan kamera tak boleh tipu Wilayah Persekutuan Putrajaya. Nih, Saya. Brunei dengan Kalimantan. betul. Soalan kedua. Sempena gawai keamatan ini, kamu orang senaraikan 3 kaum etnik dari Sarawak dan 3 kaum etnik dari Sabah. Jasmine laju. Dari Sarawak, Bidayu, Iban, orang Ulu. Okay. Okey, daripada Sabah ialah Murut, Rungus dengan Kadazan Dusun. Okay, so soalan ketiga ni 3 sampai 5, Mel akan bagi pilihan jawapan untuk setiap soalan. Apakah gunung yang tertinggi di Borneo? A. Gunung Trusmadi. B. Gunung Kinabalu. C. Gunung Santubong. Okey, Zarif. Gunung Kinabalu. Betul. Yeah. Soalan keempat. Sungai terpanjang di Malaysia terletak dalam Pulau Borneo. Okey, Pulau Apakah nama sungai tersebut? Tahu A. lah. Sungai Kinabatangan. B. Sungai Rajang. C. Sungai Segama. Turun gini supaya semua adil. Tengok Zarif, kasihan dia. 1, 2, 3. Sungai Rajang. Betul. Aduh. Sebab esok ada quiz lagi kan? Ada game kan? ada lagi. Game susah-susah. Sebab poin tu terkumpul tau. Kumpul untuk esok. Terkumpul. So esok akan umum pemenang untuk Okey lah, keseluruhan. bagilah. Tangan kat bawah. Apakah nama titik paling utara di Borneo? A. Tanjung Arum. B.
Tanjung Simpang Mengayau. C. Tanjung Batu. B. Awak. Sorry. Adalah. Sila. B. Ya, B. Betul. Did you guys have fun? Yes. Belum puas hati tapi fun. Betul. Yeah. Thank you, man. Okay, jumpa you guys for the next game. Mimpanau Bakita. Nama asal Tanjung Sampang Mangazo berasal dari bahasa kaum Rungus, sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung bermaksud tanjung, Sampang bermaksud kesatuan, dan Mangazo bermaksud pertempuran. Perkataan ini merujuk kepada lokasi pertempuran yang sering berlaku apabila Rungus etnik mempertahankan wilayah mereka terhadap serangan dari Lanun. Menurut legenda, tempat ini adalah dijadikan kawasan pendaratan bagi Lanun. So hari ni Zarif, Yes. kita nak buat apa? Kita akan interview menemubual salah seorang pakar seni halus dan juga warisan yang kaya dengan orang cakap sejarah dan juga warisannya sendiri. Diorang ni pakar-pakar dalam tenunan dan juga pembuatan manik, especially rungus. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah. Okey, jom. Ayuh. Yeah. Kampung Bawanggazo merupakan salah satu tempat menarik di Sabah. Tempat ini merupakan rumah panjang bagi suku kaum Rungus yang terletak di dalam daerah Kudat, Sabah. Saya Doris binti Sabala, sebagai penenun di Kampung Bawanggazo ini. Ini yang kami panggil tapi dalam bahasa Melayu sarung lah. Yang corak-corak dia pula ini dari nenek moyang kami lagi, sebab dari dulu-dulu kita tiada gambar. Ini kami ambil semua yang corak-corak ini dari bunga-bunga, tumbuhan. Penggunaan warna yang kalau kita boleh lihat sekarang ni, warna hitam, warna merah, kuning dan juga putih. Kami biasa guna yang 4 warna ini saja, sebab ini kain ini yang original betul kan, dia dari pokok kapas. Ada yang dia punya apa itu kan, buah dia itu. Jadi itu melalui proses yang lama juga, dipintal lagi begitu. Dia jadi seperti sekecil benang. Kita asingkan dulu, satu untuk warna hitam, satu untuk kuning, dan satu untuk merah. Untuk hitam pula kami ambil itu sejenis tumbuhan yang nama dia, kami panggil dia lomu-lomu. Dia sejenis tumbuhan yang menjalar, lepas itu dia punya daun besar-besar begini. Kita kasih gulung dia begini, ikat supaya dia macam tidak bergerak. Lepas itu kita sapu di belakang periuk. Yang hitam tuh. Yang kerak. Jadi itu yang benang putih itu kan, kita kasih sapu dia begitu, dia akan menyerap. Sebab itulah yang kain-kain ini yang original ini kan kita tidak boleh cuci kerap dengan sabun. Warnanya akan luntur. Kita akan sidai saja begitu biar dia kering sendiri. Merah pula ini kita ambil dari tangag. Tangag. Itu untuk pewarna merah. Lepas itu untuk yang kuning pula ini kami guna yang kunyit. Sebab itu kami punya warna asas cuma 4 warna. Jadi macam lonceng ini mungkin kami punya nenek moyang dulu, diorang dapat dari bangsa-bangsa lain begitu. Sebab itulah kadang-kadang dalam lonceng ini kan, kalau kita perhati betul-betul dia seolah-olah macam ada tulisan dalam bentuk Cina. Kami ada satu corak yang ini, Tinang Kupan. Ini yang paling mahal. Kita sendiri nampak dia punya corak pun dia lebar. Ini satu corak yang paling famous ini. Oh, apa tuh? Ini Venusak. Venusak. Iya, sebab kalau dalam Rungus Vusak itu dia maksudnya bunga. Sejenis bunga yang sangat cantik lah. Kepada generasi-generasi baru, tolonglah jangan malu untuk membuat tenunan. Kita tidak pandai, kita masih ada ramai di luar sana yang pandai buat begini. Saya sendiri pun untuk yang jenis-jenis begini yang susah-susah ini memang saya tidak boleh berapa ingat sudah, tapi yang kecil-kecil begini kita boleh buat. Pas itu iyalah belajar. Jangan lupa kita punya asal-usul lah. Nama saya Ekne, saya dari Kampung Bawanggazo dan pembuat manik lah. Saya bermula dari umur 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun? 6 tahun Saya masih main lumpur. Saya belajar dari nenek lah, nenek saya dengan mama saya lah. Ya, sampai sekarang lah 50 tahun. Apakah kepentingan sebenarnya dan maksud sendiri daripada segi pembuatan manik ini bagi kaum Rungus? Sebab orang Rungus ini dia petani. Jadi kalau yang perempuan tuh selalu dia
di rumah dia buat manik lah. Itu dulu kita guna buah kayu lah. Buah kayu ataupun siput. Kalau sekarang dia susah sudah mau dapat yang ini. Kami panggil dia igiu. Dia punya daun tuh kan macam rumput, tapi dia memang ada lubang di tengah. Tengah kan. Dari dulu kalau kita buat manik dia ini masuk satu-satu. Yang satu ini kami panggil tininguldun. Tininguldun itu maksudnya orang lah, lelaki. Yang ini tombak, kita panggil tinumpilik. Yang ini yang binatang, tinugarang. Ini yang bunga lah. Dan selepas ni kita ada game guys. Yang saya akan Jadi jom kita tengok apa game tu yang akan dibawakan oleh Mel nanti. Hi guys, I'm back. Okay. Are you guys ready for the next game? Yes! Kita akan ada 5 soalan, semua pasal corak yang kamu belajar tadi. Saya akan bagi tunjuk dekat sini. Oke, siapa yang akan dapat teka dengan betul dapat 5 markah. Lepas tu, kamu boleh pilih antara mana-mana corak lah dan cipta cerita kreatif kamu sendiri. Wow. Dan kalau kamu buat saya happy, saya bagi bonus markah. Wow. Okay. Ceritakan. Okay, so you guys ready for Warisan Rumus Teka Tenun Cerita? Yes. Okay. First, Saya. Okay. Tumbuh-tumbuhan. okay, boleh? boleh diterima. Boleh diterima. Betul kan tumbuh-tumbuhan? So ini nama dia Venusa. Lembing. Betul. Okay. Manusia. Cicak. Saya dulu. Zari. Okay, saya. Cicak yang haiwan tu. Okay, betul. Yes, Dia okay. adalah makhluk mistik Saya nak atau tanya. boleh Yes, betul. cicak, boleh biawak. Okay, senang ni. Ini paling senang. Ya kah? Mana tu? Saya manusia. Saya manusia. Ya. Saya manusia. Kamu lembing. Betul. Wena. I'm sure. Ini kalau kamu dapat teka, saya bagi markah bonus. Saya. Apa? Apa ini ya? Linung kurit. Linung kirit. Dinding. Saya rasa boleh. Boleh? Ya. Boleh? Okey, boleh. Saya rasa boleh. Sebab ini adalah batu. Batu kita boleh buat dinding juga kan. Ini adalah batu. Okay. Congratulations. Oh, dia dapat bonus mak. Okay. Bonus mak berapa Mel? Saya akan bagi 10 markah. Okey, so sekarang kita akan teruskan dengan cerita. Okey. Cipta cerita kreatif kamu sendiri. Okey. Berdasarkan corak yang tadi. Okey. So pilih corak mana satu yang kamu mau cerita dan ceritakan kepada saya. Bunga. Ya. Okey, mungkin daripada segi bunga, kenapa corak itu dipilih? Hitam, merah, kuning dan putih. Warna hitam ini melambangkan kekuasaan. Warna merah diorang guna kayu untuk menghasilkan color itulah. Dan juga putih pun dari kayu juga. Kuning dari kunyit. Itulah apa orang cakap keistimewaan daripada segi hasil corak bunga daripada kaum Rungus. Itu ceritamu ke? Ceritamu ke? Okey, cerita I sekarang. Okey. Pada abad ke-10. Wow. Ada seorang hero namanya Dungong. Tetapi dia jatuh cinta dengan anak musuh dia yang sangat cantik dan nama dia adalah Mel. Tapi dia berusaha Pandai. tetapi dia tidak Oh my boleh God, dia nak pandai, memenangi hati Mel disebabkan bantahan kedua-dua ibu bapa Dungong dengan Mel. My God. Ya, tetapi pada satu hari dia sangat matahari sangat terik dan membakar semua benda. Yang dibakar adalah kampung Mel. Ya, jadi lelaki itu sangat risau. Guna kudanya bersama lembingnya pergi ke kampung Mel. Tapi di setengah jalan terjumpa banyak haiwan bisa. Dia sanggup bunuh semua haiwan bisa tu dan terselamat daripada haiwan bisa itu dengan lembingnya, ya. Jadi dia akhirnya sampai ke kampung Mel dan disebabkan tersentuh dengan action Dungong itu, ibu bapa Mel mendirikan satu castle, ya, istana, dinding semua. Dia memuji tu kan, pandai. Mel dan Dungong. Saya sambung. Sekali Dugong sampai,
ke rumah tu, dia terbangun. Dia terbangun. Ini cerita ya? Ini hak cipta tu lah. Cerita. Dia terbangun. Dan dia realise semua ni adalah mimpi. Masa dia sampai itu tidak sempat sebab dia nampak Mel sudah berpakaian sebegini dan realise semua tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya sudah pun imprint dalam Melayu, imprint ke atas baju sebab orang kampung percaya bahawa baju ini sudah cukup untuk protect Mel daripada segala binasa. Very different very informative. Kejap Nah, lagu Jangan sedih. bergerak 3 saat. Okey. Okey, kita sudah ada pemenangnya. Siapa? Dengan markah sekali. Yes, dengan markah yang terkumpul. I'm so sorry Wina, you did a good job. Very futuristic, very informative. Oh my god. Oh, nampaknya dah tahu lah pemenang ni. Pemenangnya. Dalam Wina kita balik je lah Wina. Jasmine. Yeay. Wah, Dengan tahniah markah ya Jasmine. terkumpul. Berapa? Hari tu 15. Tambah tadi 15 lagi. Tambah markah bonus 10. Jadi 40 markah. Wah. Tak pernah chance aku masuk ini beauty pageant. Alright, dan seterusnya kita nak terus ke segmen yang berikutnya iaitu kita nak tengok sendirilah makanan-makanan di Rungus ini di Pavang Gazo. Bersama saya lagi Mel Christian. So sekarang ni kita bukan mau main game. Kita mau kasih kenal kamu makanan tradisi di Kudat. Dengan saya ni ada Amai Alex. Mau kasih buka yang itu daun mati. Oke. Kasih masuk ini daun ubi. Kita kasih masuk ini binturung. Banyak pun boleh, sedikit pun boleh. Jangan lupa mesti kasih taruh lempodos. Iya, itu wajib. Ini wajib ini sebab ini mana-mana masakan kita ini kita guna lempodos. Campur ini. Campur saja, masuk saja? Ya, masuk saja. Dan kalau yang suka padas-padas kasih campur ini lada lah. Ya, campur satu kali. Iya. Gitu saja. Ya, begitu saja. Tuang air, then tutup, masak. Oke, untuk makanan tradisi yang seterusnya kita mau buat Sinamu. sinamu. Itu sinamu kan ada 2 jenis, satu yang masin, satu yang asam. Kalau yang masin itu kasih banyak garam, sedikit air. Tapi kalau yang asam itu kasih banyak air, sedikit garam. Kalau sinamu selalunya berapa lama mau dikasih simpan baru boleh makan? Paling sekejap pun 1 minggu ataupun lebih daripada 1 minggu lagi bagus. Kita buka dia punya biji. Jadi guys, ini pun sangat-sangat simpel mau dibuat. Kamu cuma perlu betik, kunyit, dan garam. Kita potong. Potong. Kita potong besar-besar saja begini. Oke, kita taruh garam. Kita mix sudah. Kita mix begini. Sudah masuk di tempayan, baru kita kasih campur itu bilis. Tinggal kita kasih masuk lagi di tajau kah? Atau kalau sekarang di botol plastik pun. Kita kasih taruh. Oke. Ini untuk kasih dia rasa saja. Jangan risau kalau orang dulu-dulu kan. Ini semua masih boleh dimakan. Siap. Oke, siap. Tunggu 1 minggu, 2 minggu, boleh dimakan. Wow guys, meriah sungguh perayaan Gawai di Betong tahun ini. Tapi kan Jasmine, Mel teringin sangat mau pergi Sarawak, mau tengok pesta Gawai. Si pernah pergi Sarawak ke? Si pernah. Kena si pernah. Kelak kami lembak kita lah. Jadi sebabkan itu, kepada semua penonton kita di luar sana, jangan lupa untuk menyaksikan episod kami yang seterusnya kerana kami akan pergi menerokai, lawas dan macam-macam lagi. Kan Zaril? Yes, betul. Dan kita akhiri episod 2 ni, kita nak tengok lagi. Kepada penonton lah untuk bawa untuk episod yang ketiga. Yeah. Mimpanau Keamatan Sabah season yang kedua. Mimpanau Bah Kita.